Kalau warna hijau tu, kita wakaf di hujung dia, kita ambil balik di permulaan warna hijau tu. Kalau ada tanda merah, yang dia buat warna merah, apa ni? Dekat tulisan dia tu, kita wakaf situ, kita teruskan selepas dia. Seingat ambo, kita berhenti pada ayat yang ke berapa? Ke-9 kalau tak silap ni. Pada ayat yang ke-9 kalau tak silap. Tapi lama dah lah. Yang last kali tu kita setuh berkaitan dengan surah Al-Fatihah sebagai ulangan. Tapi hari ni kita sambung. Kita sambung yang hari tu, kita sambung ayat yang ke-9. Okey? Boleh? Muka surat 3 tu lah. Muka surat 3. InsyaAllah. Okey, yang pertama, kita tengok pada ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Ambo sebut ni, ambo akan sebut wakaf dan ibtida'. Di mana kita nak berhenti dan di mana kita nak ambil balik. Okey? Dan ambo sebut juga yang mana yang perlu kita perhati molek lah. Okey, contoh dalam ayat ni, yukhadi'una Allah. Yang pertama ambo nak sebut pada perkataan lafzul jalalah. Pada perkataan Allah tu sendiri. Okey. Ambo tak pasti nampak kodok pergerakan mulut. Ambo kalau boleh masing-masing tengoklah deh. Deh. Kalau boleh perhati molek lagu mana ambo sebut pada perkataan lafzul jalalah. Perkataan lafzul jalalah, sebutan dia yang majoriti yang kita sebut, biasanya bibir yang bawah ni, dia akan terangkat. Ataupun bibir kita ni seolah-olah macam jadi tertutup. Tu majoriti sebutan orang kita lah. Bila kita nak sebut perkataan Allah, Allah, lidah sahaja yang bergerak. Bibir tidak perlu bergerak. Contoh Contoh saya sebut yang mana bibir bergerak. Ini sebutan yang tidak tepat lah. Okay. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah. Nampak tak? Bibir bawah ni dia naik ke atas. Dan seolah-olah macam dia nak tutup mulut. Okay. Yukhadi'una Allah. Jadi kalau boleh, kita tak bergerak bibir yang bawah tu. Lidah sahaja yang bergerak. Yukhadi'una Allah. Nallaha. Nallaha. Rasa bibir masing-masing, mulut masing-masing gerak tak? Kalau gerak, pegang dulu. Kalau tak boleh pegang, minta saing sebelah pegang. Deh. Jangan bagi gerak. Yukhadi'una Allah. Sama juga kalau sebelum lafaz Allah tu ada baris bawah. Contoh. Lillahi. Lillahi. Bukan lillah. Naik mulut lah. Biasanya kalau sebelum lafzul jalalah seperti hak ni, sebelum dia bagi atas ke? Ataupun sebelum dia bagi depan akan jadi gitu. Biasanya kebiasaannya lah pada sebutan tu. Jadi apakah risiko dia? Apakah masalah dia? Masalahnya dia sebutan tu dia akan jadi seperti sebutan huruf waw. Okey? Dia akan jadi seperti sebutan huruf waw bila kita rapatkan mulut ataupun angkat bibir bawah. Yukhadi'una Allah wal nallaha. Nallah. Jadi seperti sebutan huruf waw. Jadi kita nak bagi jelas huruf lam yang kita sebut. Yukhadi'una Allah. Nallaha. Nallaha. Boleh nampak kau? Boleh nampak kau? Mula apa? Nallaha. 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 Bibir wan tak gerak. Nallaha. Bukan nallaha. Bukan. Boleh? Boleh Boleh praktik Okey. Waktu apa ni? Perhati dulu situ, satu tempat. Okey.
Seterusnya, walladzina amanu. Wakaf situ, wakaf situ terus sambung. Tidak perlu ambil balik lah. Contoh yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una. Kalau tak cukup napah, kalau nak wakaf, kita wakaf situ deh. Dan kita terus sambung selepas dia. Tidak perlu ambil balik belakang. Okey. Quran hari ni mudah. Yang mana yang cetakan yang terbaru ataupun yang kita kata yang 2010 ke atas ataupun 2013 ke atas ni, biasanya ataupun yang terbaru lah 5 tahun ke belakang dah dibuat warna hijau dan warna merah. Kalau warna hijau tu kita wakaf di hujung dia, kita ambil balik di permulaan warna hijau tu. Nak bagi faham. Kalau adalah yang pergi Quran yang ada tanda merah hijau tu, yang merah tu ada. Tapi tak apalah. Biasanya kebanyakannya tak ada lagi ni. Tak. Okey. Nak ayatnya kalau ada tanda merah yang dia buat warna merah, apa ni? Dekat tulisan dia tu, kita wakaf situ, kita teruskan selepas dia. Kalau jumpalah, kalau pergi Quran tu, comelnya ikut tanda wakaf yang dah diletakkan. Comel waktu lah. Yang cetakan yang terbaru. Sini ambo sebut saja, mungkin ramai yang tak ada warna deh, tak ada apa-apa tu, ambo sebut saja. Okey. Seterusnya wa ma yakhda. Wa ma huruf kha yang pertama makhraj dia. Makhraj ataupun tempat keluar huruf kha di mana kita guna pangkal lidah dengan apa dia? Kawasan tekak ni di mana? Di pangkal tekak. Di hujung tekak. Hujung tekak ni atas ni lah. Hujung tekak, tengah tekak, pangkal tekak bawah sekali. Ataupun hujung halkum bahasa dia. Hujung tekak tu mana? Terasa langit lembut kita. Yang paling belakang sekali. Langit lembut kita yang paling belakang sekali. Langit lembut ni. Langit kerah, langit lembut belakang ni. Yang paling hujung sebelum sapa ke tekak. Sini. Yakhda. Dan dia kena rapat. Kena tu rapat. Jangan buka luah. Ada yang sebut. Adalah orang kita, sebutan orang kita ni. Sebut huruf kha seperti mana sebutan huruf ha bunyi dia. Yakhda'una yakhda. Boleh ke huruf kha bunyi gitu deh? Bukan bunyi yakhda, bukan. Atau kita kata sebutan yang melampau sikitlah pada sebutan tu. Wa ma yakhda'una. Mana kalau nak ludah dia pergi luar ni, jangan baca Quran. Nah, wa ma yakhda'una. Salah. Tu sebutan yang melampau. Kita sebut wa ma yakhda. Mana bunyi gelegak dia tu sikit. Tak perlu ditekan kuat sangat. Boleh? Tu pada huruf kha yang sukun. Sebab huruf kha ni dia ada salah satu sifat hams ataupun sifat berangin. Okey, ataupun nafas mengalir bila kita sebut. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah huruf kha ni dia ada sifat rakhawah. Apa ni yang sifat rakhawah? Nafas suara kita mengalir. Suara kita mengalir. Bila kita sebut wa ma yakhda'una nampak ambil erek sebutan tu. Dengar molek. Wa ma yakhda'una. Boleh? Bukannya wa ma yakhda'una seolah-olah bunyi beranak. Salah. Wa ma yakhda. Salah. Ini antara sebutan yang kita lah. Gana lagi. Wa ma yakhda'u
ada juga. Tu sebutan yang salah juga. Okey. Kita sebut yakhda. Kita sebut. Boleh tak? Yakhda. 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 Nak bunyi gitu. Tak say yakhda ataupun yakhda. Tak say. Deh pada huruf kha ni dia tak ada qalqalah. Tak ada apa ni beranak lagu tu. Boleh. Tu huruf kha yang sukun. Okey. Illa anfusahum, bagi dengung cukup dengung, bagi dengung anfu, bagi cukup dengung. Ada dengung dan cukup dengung. Jangan sekadar ada dengung aja. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma anfusahum, sikit sangat. Dengung ni dia panjang. Panjang sikit. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anfusahum. Panjang sikit. Boleh? Last kali tu dekat wa ma yash'urun. Pada huruf shin. Huruf shin dia ada sifat tafasyi. Bila kita sebut wa ma tu tafasyi dia. Tafasyi ni sifat berhamburan, bersemburan maksud dia. Tu bunyi tafasyi. Okey? Mesti jelas. Kalau kurang, automatik bunyi dia seperti bunyi huruf sin. Wa ma yas'uruna tu bunyi huruf sin. Wa ma yash'uruna. Tu tafasyi. Huruf shin juga dia ada sifat apa dia? Rakhawah pada huruf shin. Bila kita sebut wa ma yash'uruna, wa ma yash'uruna, jelas bunyi dia, kita eret sikit pada sebutan dia. Boleh ke? Beza kita sebut wa ma yash'uruna dengan wa ma yash'uruna, wa ma yash'uruna, wa ma yash'uruna dengan wa ma yash'uruna. Beza tak? Beza pada ni pendek sikit, dan ni panjang sikit. Tu beza sifat rakhawah dengan sebutan syiddah lah. Boleh? Pada huruf shin juga jangan muncung mulut. Jangan muncung mulut pada huruf shin. Contoh wa ma yash'uruna, tidak perlu dimuncungkan mulut. Wa ma yash'uruna, bukan. Wa ma yash'uruna. 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 Dia tidak muncung, tidak perlu dimuncungkan. Kecuali pada huruf shin yang berbaris dhammah ataupun huruf shin yang berbaris depan. Shu memang muncung lah sebab dia bagi depan. Tapi kalau ni wa ma yash'uruna, yash'uruna. Boleh? Boleh ke? Tak muncung kita rasa supaya tak muncung dah, tapi muncung lagi. Tengok molek, kena tengok cermin dulu. Wa ma yash'uruna. Boleh? Pada huruf shin yang sukun. Okey, kita terus baca Kita baca sama-sama. Amba baca dulu, masing-masing pakai ikut. Pada bacaan tu. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, ini tengok tadi pada sebutan perkataan Allah tadi yang kita sebut fokus tu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ni wa ma yakhda'un dekat huruf kha juga, yang mana jangan terlalu kita tekan, jangan terlalu ringan sebutan dia. Okey. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا
أنفسهم وما يشعرون. Okey. Ingat pada shin kita akan jumpa pula benda yang sama yang aku sebut jugalah, neh. Illa anfusahum, yang mana ada dengung bagi cukup dengung. Bacaan itu kita kata kalau boleh kita baca dengan bacaan yang relax. Kita ni sebab logat sebenarnya biasanya baca nak cepat. Bila cepat, masalahnya akan berlaku kepada dia. Kita akan langgar berlaku hukum-hukum yang ada. Panjang tak tahu mana, dengung tak tahu mana. Tu masalah yang kalau kita baca seorang lah biasanya. Tempo tu kita baca relax. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Relax. Tak perlu gaduh sebutan tu. Ni kalau kita betul-betul nak betul sebutan. Boleh? Okey, pergi pada ayat yang seterusnya. Fi qulubihim. Dengung situ bagi cukup. Fi qulubihim maradun. Lama sikit pun tak apa. Fi qulubihim maradun. Dan sebutan him tu, kita nak bunyi him, bukan him. Fi qulubihim maradun. Tidak. Fi qulubihim bihim. Boleh. Sebutan him, sebutan dia sebutan yang fasih. Bukan sebutan bahasa kita lah. Sebutan slang kita. Fi qulubihim maradun. Deh. Fi qulubihim maradun. Sama juga macam bila kita baca surah Al-Fatihah sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him, bukan him. Him, ni apa sebut dah sebelum ni. Jadi, beringat pada sebutan-sebutan ni. Ni sebutan antara yang paling mudah untuk kita beki. Sebutan yang paling mudah, antara yang paling mudah untuk kita beki pada sebutan tu. Okey. Dah terus tengok. Okey. Perkataan itu, fazadahumullah. Fazadahumullah. Biasanya masalah, bila huruf fa duduk di depan sekali ataupun di permulaan perkataan tu, sebutan kita sebut dengan bunyi huruf fa yang tidak jelas. Kita tidak menjelaskan bunyi huruf fa. Fi qulubihim maradun fazad. Ini okey sikit. Yang mana kita mulakan dengan perkataan tu. Contoh, fazadahumullahu marada. Setengah orang ada yang tidak rapatkan bibir dia dengan gigi. Makhraj huruf fa, bibir kita yang bahagian dalam. Bukan bahagian luar. Okay, bukan fi qulubihim, bukan. Bahagian dalam. Yang basah tu. Fi. Okay. Tu yang pertama. Yang kedua, bibir ni atas ni, dia terbuka. Dia tidak tertutup. Bukan fi qulubihim, bukan. Fi bukan. Fi, dia terbuka ni bibir atas. Tengah tengok tu. Minta saing tengok tu. Terbuka kau tak? Deh. Dah kalau hak tak ada gigi tu, tak ada buat lah. Tak boleh lah. Okey, fi qulubihim, gigi ni hujung gigi depan dengan bibir bahagian dalam. Bukan bahagian luar. Fi qulub, bukan. Okey. Fi qulubihim. Dan bibir ni dia terbuka kalau boleh. Dia terbuka. Bibir atas. Tu cara kita sebut huruf fa. Okey. Batu setengah adanya sebut tu siapa bunyi huruf pa. Dewa Jawi kita yang huruf pa bunyi ni. Fi qulubihim. Ada. Sampai ke hari ni ada. Sebabnya dirapatkan bibir. Itu yang masalah. Jadi berubah tak huruf? Berubah huruf. Okey, fazadahumullahu marada. Tadi kita sebut dah. Perkataan Allah.
Fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu. Humullahu. Humullahu. Buka, dibuka, jangan ditutup. Fazadahumullahu. Fazadahumullah. Tak kenal lah. Jadi sebutan dia macam sebutan huruf waw tadi. Okey? Marada, marada. Okey, marada. Bila kita wakaf, kita sebut dengan dha, kita tidak sebut dengan dhan. Atau kalau nak cerita ni, hamba sebelum ni pun hamba cerita juga. Ada sebut dah berkaitan dengan benda ni. Bila kita wakaf, hukumnya jadi mat iwaq. Mat iwaq tu lagu mana? Atau bahasa mudah orang kita ni, dua baris jadi sebaris. Dua baris jadi sebaris. Maradan tu asalnya ada dua baris Kita baca berhenti dengan satu baris. Tu bahasa mudah orang kita lah. Tapi bahasa tajwid tu ada benda yang ditukarkan sebenarnya. Tapi hamba kalau nak sebut tu panjang lah. Okey. Marada, dua harakat. Okey. Walahum adha, hum sama juga. Walahum, hum bukan walahum. Walahum, hum bukan hum. Beza tak dua bunyi tu? Beza deh. Walahum a, walahum a. Okey. Dan pada sebutan mim tu, dia ada sifat, antara sifat yang ada tawassut. Sifat tawassut ni mudah kata agak kita erek sedikit pada sebutan tu. Mudah kata apa dia? Ada sedikit dengung di situ. Okey, ni kalau ikut pada hukum mim mati berjumpa dengan huruf ain. Mim mati jumpa huruf ain jadinya izhar syafawi, hukum dia. Secara hukum. Izhar ni maksud dia jelas. Tapi apa yang kita diajarkan dulu, bila sebut izhar, istilah yang kita pakai tidak ada dengung. Dulu-dulu lah, hamba sendiri pun, maknanya bila sebut, bila baca izhar, tidak ada dengung. Tu istilah yang salah. Okey? Yang sebenarnya ada dengung tak? Ada dengung. Ada dengung. Tapi dengung yang tidak cukup. Bukan dengung yang cukup, dengung yang tidak cukup. Ya, dengung yang cukup tadi kita sebut tadi. Anfusahum. Tapi sini, hamba sebut ni contoh sahaja deh. Hamba panjang sikit. Walahum a. Walahum a. Hum. Ada dengung tak? Ada. Tapi dengung yang sedikit. Okey. Nun mati ataupun mim mati. Yang ada sifat tawassut. Ada lagi lah huruf-huruf yang lain tu. Tapi nak sebut ni dulu. Yang ada dengung ni, nun mati, mim mati yang mana berjumpa dengan huruf izhar selepas dia. Boleh? Jadi ada dengung sikit. Walahum a, walahum a, walahum a. Bukan walahum adha, walahum adha. Tak. Ada macam gitu? Ada. Kalau kita baca dari surah Fatihah, pada ayat An'amta. Ini faham ha? An'amta. Ada dengung sikit-sikit. An'amta. Bukan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi gitu. Jadi gitu lah. An'amta. Ada. An'amta. An'amta. Ada sikit dia punya dengung dia. Boleh? Sini pun sama. Walahum a, walahum a. Okey. Hamba sebut tadi, hamba panjang sikit tapi dia ada sikit sahaja sebutan dengung dia. Jangan panjang pula. Oh ustaz ada dengung, panjang dengung cukup 2 rakaat. Jangan. Walahum azab, bukan panjang gitu. Walahum adza, sikit, dengung yang sedikit. Boleh? Okey. Selepas tu dia bagi contoh bagi nun mati pula. Azabun a, azabun a.
Nin nun matilah, tanwin ataupun nun mati yang berjumpa dengan hamzah selepas dia. Ada dengung sikit. Azabun alimun, azabun ali. Ada dengung yang sedikit. Alimun bima. Ni dengung yang cukup. Hukum dia yang berlaku sini hukum iqlab. Kalau pernah dengar istilah yang disebut orang sebut sebelum ni, kalau jumpa lagu ni, kita sebut lagu mana? Bibir dibuka sebesar selah ketah. Aja dengar tak? Yang mana aja dengar famous jugalah istilah ni. Bila sebut ni, bibir kita buka sebesar selah ketah. Betul tak? Tapi yang kita praktik yang kita baca, selah ketah kau. 100 lah ada kat 100 lah. Dah sebut. Mudah dah nak buat. Payahlah sebutan nak buat secara furjah. Istilah dia furjah dia panggil. Sebutan secara furjah. Adzabun alimun bima. Bibir tu dia tak rapat. Itu istilah yang kita guna pakai sebelum ni lah. Tapi nak betul sikit, betul selalu lah. Adzabun ali ataupun kita sebut nanti lah. Boleh ke? Sebut nanti lah. Nanti ambo mari pula. Berkenaan. Lalu ni kita nak baca dulu nak habis ayat ni. Nanti kita habis ayat kita. Okey. Waktu dulu. Azabun alimum. Dan kahnya mau sebut. Bila jumpa ni. Bibir rapat. Azabun alimum bibir rapat. Tapi tak ada tekanan. Kita tak tekan. Azabun alimum bima. Bukan. Tak tekan. Letak saja. Bibir tu rapat. Tapi letak saja. Boleh. Tekanan dia sangat ringan. Tidak ditekan secara kuat. Boleh? Alimun bima kanu yakdzibun. Ini soal lagi yang mana sebut. Yak. Huruf kaf. Tak saya sebut dengan yakdzibun. Yakdzibun. Tak bukan. Sikit ya. Yak. Boleh kau dengar? Yakdzibun. Boleh? Itu so. Dekat huruf kaf. Okey, kita terus baca deh. Tengok dulu ayat kita. Last sekali sebelum kita tutup. Okey. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Okey, sadaqallahul azim. Kita berhenti situ pada ayat 10 insya-Allah. Nanti akan datang kita sambung ayat yang sebelah lah.